Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita sambung bacaan kitab kita penuh bagi hati. Kita masih lagi duduk pada bab yang kelima, betul? Pada menyatakan syukur, muka surat 204. Ya? Ha? 204 atas tu. Pendengar pertama. Ya, dan ada pun kelakuan. Baik, kita masih membicarakan tentang hakikat syukur, yang mana muallif kitab kita bawa daripada hakikat syukur ini dalamnya, yakni dalam perlakuan syukur itu, dalam sifat syukur itu ada 3 elemen yang diperlukan untuk jadikan satu-satu orang itu boleh mensyukuri sesuatu dan syukur ia akan sesuatu. Maka dia perlu 3 elemen. Yang pertama, ilmu. Dengan ilmu itu mengetahui dia bahawa tiada yang memberi nikmat akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Maka sayugia dia mensyukuri akan sekalian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dia. Itu daripada sudut ilmu yang telah kita bahaskan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 53, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Itu daripada sudut ilmu, mengetahui kita. Wa qala musannif, dan ada pun kelakuan 204 atas kali. Maka engkau sukacita dengan Tuhan yang memberi nikmat. Yang pertama, dia kata dengan kelakuan kita. Bagaimana dengan kelakuan kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Kita tahu nikmat itu Tuhan yang bagi. Maka lagu mana kelakuan kita saat menerima nikmat dan memperolehi nikmat? Maka kata muallif kitab kita, yang pertama, suka dengan Tuhan. Apa makna sukacita dengan Tuhan? Yang kata suka ni apa? Yang kata suka ni, mulalah kita taat ke dia. Yang kata suka, buat apa yang Tuhan nak kita buat, dan tinggal apa yang Tuhan tak mau kita buat. Hak tu kata suka. Macam kita lah suka satu orang, kita akan buat apa yang dia nak kita buat. Kita sanggup buat apa yang dia nak kita buat, kita akan buat. Kerana suka kita atas dia.
Maka bila mana kita dapat nikmat dan suka kita akan Allah Ta'ala, maka kita mula buat apa yang Tuhan nak kita buat. Sekalipun perbuatan yang kita nak buat ni, kita tak suka. Umar Al-Khattab, bila Nabi SAW khabar, di antara tanda kamu syukur, kelakuan kamu dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas kamu, kata Nabi, hang ikut aku. Kata Nabi, ikut aku. Dengan sebab ikut aku, hang akan mensyukuri nikmat Allah. Kerana Tuhan kata, taatlah kamu kepada aku dan taatlah kamu kepada Rasul. Yang ni aku, kata Nabi. Umar balik, dia beli. Namanya sayur labu. Kuah labu apa sayur? Sayur labu. Sayur labu. Dia ni bukan vegetarian. Dia ni orang yang duk makan daging sedia. Sayur ni tak dapat tempat dalam hidup dia. Dia bawa balik sayur, bagi ke orang rumah ni, awak masak. Orang rumah dah terkebir-kebir terima. Laki aku ni buang terbiak nak mampu dah ke? Tak pernah dia suruh masak sayur. Dah. Orang rumah tak tahan ni, dalam duk pegang ni, dia fikir macam-macam. Ni awak tiba-tiba suruh masak sayur. Dia kata, pasal aku tengok Nabi makan, aku makan. Kalau tak kelapang aku nak makan sayur ni. Itu bahasa Umar. Pasal aku tengok, itu juga kan bahasa Umar ketika dia duduk depan Hajar Aswad. Kalau tak kerana aku tengok Nabi kucup hang, tak kelapang aku nak cium hang. Bahasa Umar. Dia buat apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi nak dia buat. Tanda syukur dia. Maka kelakuan kita saat mensyukuri nikmat Allah, mulalah kita buat apa yang Tuhan nak kita buat. Sekalipun benda itu di luar daripada keinginan kita. Di luar daripada keinginan kita. Suka dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta bukan takat buat apa yang Tuhan nak kita buat. Dia kata, serta membesarkan akan dia. Yakni mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku ni apalah yang ada. Kalau tak kerana Tuhan bagi ke aku ni tak ada apa. Hari ni hang tengok aku sihat pasal Tuhan bagi kesihatan. Kalau Tuhan tarik nikmat sihat ni, sakit aku. Yang hang tengok aku hari ni senang pasal Tuhan bagi senang. Kalau Tuhan tarik senang daripada aku, susah. Kan? Saat Kiai Haji Saleh tu, Johor, kalau tuan-tuan ingat, 13 Mei, Selendang Merah. Dia tu biasa dah kena tembak dengan peluru tabuk. Berlubang belakang ni. Berlubang baju dia kena. Orang tanya, Pak Kiai, tak sakit? Tak sakit ke kena tembak? Apa Pak Kiai kata? Tak kena aku, kalau kena mati. Yang kena baju aku je. Berlubang baju. Nah, Mak kata dia. Orang yang mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala, dia selamat pasal apa? Tuhan bagi selamat ke dia. Tak kena aku, kena baju saja. Berlubang baju ni. Kita kalau berlubang baju ke, badan lagu mana? Dia fikir tu, dia ada pasal kena baju, tak kena aku. Kalau kena aku mati. Orang yang reti mengembalikan syukur atas nikmat Allah kepada dia, serta dia membesarkan Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Kalau tak kerana kasih sayang Tuhan, lama dah aku mati. Dia, orang yang reti syukur. Kalau tak kerana Tuhan lah selamatkan aku, lama dah aku mati. Dia duk fikir tu, Tuhan. Dia tak ada fikir yang lain dalam diri dia melainkan Allah Ta'ala. Batu kita ni kadang-kadang gagal jadi orang yang syukur pasal apa? Nak ingat Tuhan saja, pemalas. Orang yang syukur ni, dia senantiasa mentakzim, membesarkan Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Ni dah duk dengar Allahu Akbar, duk polis kereta lagi. Pada masa tu Allah tu maha besar ke? Kereta dia lagi besar. Ada yang duk Allahu Akbar, duk terkangkang atas sofa, duk tengok televisyen lagi.
Tu beza dengan orang yang ada syukur. Sebab tu kita sebut awal lagi dulu, syukur tu bukan duk di mulut. Bukan duk Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur itu memerlukan bukti. Yang kata hang syukur apa dia? No, Tuhan lebih daripada aku. Aku membesarkan Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Bukan takat dia suka dengan Allah Ta'ala, bukan takat dia membesarkan Allah Ta'ala, dan kata mu'allif kitab kita, menghinakan akan diri engkau. Dia bukan takat besarkan Allah, bahkan tazlil, bahasa Arabnya dipanggil tazlil. Tazlil, menghina diri. Ada ayat, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tudhil, dhil, tazlil, yakni menghina diri. Allah Ta'ala boleh bagi mulia pada siapa yang dia nak, dan dia boleh bagi hina pada siapa yang nak. Maka kita, sebelum Allah Ta'ala hina kita, maka menghina kita akan diri kita lebih dulu sebelum Allah Ta'ala hina kita. Kalau Tuhan hina kita, tak ada siapa boleh kata aib kita. Baik kita hina diri kita di hadapan Allah Ta'ala, sebelum Tuhan buka aib kita di depan manusia. Mengaku, yakni dengan makna menghina diri, dia jadi satu orang yang berserah dirinya hanya kepada Allah. Ya Allah, aku tak ada apa. Kalau tak kerana anugerah hang, kalau tak kerana pemberian hang, kalau tidak kerana kasih sayang hang, siapalah aku atas muka bumi ini, ya Allah. Atas kasih sayang hang lah bagi aku ilmu. Atas kasih sayang hang lah bagi aku boleh taat. Atas kasih sayang hang lah yang boleh jadikan aku orang yang mengerjakan ibadat. Kalau tidak kerana kasih sayang hang, ya Allah, mungkin aku satu orang yang kufur hari ini. Mungkin aku satu orang yang engkar hari ini. Maka segala nikmat yang kau berikan kepada aku dari taat ini, ya Allah, aku syukur atas engkau. Batu kita, ulama kita mengajak dengan bahasa yang halus. Bila habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ulama kita ajak apa? Habis tu puji Tuhan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Mainlah ada ustaz duk kata, saya duk negara Arab puluh tahun, dia kata tak pernah dengar tu imam baca ayat ni lepas semayang. Kita bukan masalah ayat tu, masalah konten dalam ayat tu. Apa dia? Alhamdulillah. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah olehmu alhamdulillah. Alhamdulillah, tiap poin kita. Pasal apa kita boleh duduk taat, kita boleh mengerjakan ibadat kerana kasih sayang Allah atas kita. Berapa ramai manusia yang hidup atas dunia hari ini, duduk dalam kota penama, takkan banyak ni saja yang boleh mari semayang. Nak apa? Pasal kita ni Tuhan pilih. Maka atas pilihan Allah Ta'ala tu, syukur kita kepada Allah. Aku boleh taat pasal Tuhan pilih aku. Dari ramai-ramai yang duduk tang ni, aku diberikan izin untuk sampai. Tak ada rumah belakang surau saja pun tak dengar azan. Kan nak kata apa? Itulah dia realitinya. Maka sebab tu kita syukur. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Syukur atas nikmat boleh buat ibadat, maka Tuhan akan anugerahkan lagi pertambahan untuk melakukan ibadat. Hak tu yang kita syukur tu. Ni dah semayang pasal apa? Oh, saya reti semayang, saya belajar dah semayang, saya tahu wajib semayang, semua dia. Dia tak rasa Tuhan yang buka dan beri izin untuk dia semayang. Semua yang terjadi dan semua yang berlaku melainkan dengan biizni Rabbi, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Hatta taat kita
juga dengan izin Allah. Bahkan engkar kita pun juga dengan izin Allah. Tapi tak pula disuruh kita syukur atas engkar kita. Syukurlah atas taat kita. Bila engkar kita, maksiat kita, fala yalumanna illa anfusim. Janganlah kamu mencela, melainkan celalah diri kamu sendiri. Bila mana kita buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Elemen yang kedua yang perlu ada dalam syukur itu. Adapun elemen yang ketiga, qala musannif, dan adapun pekerjaan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Maknanya apa? Daripada sudut perlakuan kita, pekerjaan kita apa? Apa yang Tuhan bagi, gunakan untuk taat, gunakan untuk buat ibadat, gunakan untuk buat baik dan kebajikan. Guna untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang tua-tua dulu kan kerja bukan hebat-hebat. Kerja kampung, buat bendang, motong getah. Ni himpunlah sikit. Tanya mak, himpun buat apa? Nak pergi ke Mekah, nak pergi mana lagi? Dia kira himpun, nak pergi buat ibadat. Himpun nak buat ibadat kita. Himpun nak tukar kereta Type R. Dah macam-macam nak tukar tile rumah. Lepas dulu orang tua terlalu kira nak pergi Mekah ya. Kira nak pergi Mekah, kira nak buat ibadat saja. Nah, kita yang duk bagi bulan-bulan dekat dia. Bulan-bulan kita duk bagi. Tiba-tiba masuk dekat-dekat nak Ramadan, mak teringat nak buat kenduri arwah. Ada duit ke mak? Adalah simpan. Ada duit. Dia kira himpun. Beralat kadar dalam hidup supaya boleh buat taat. Ni, hang pergi pergi market, hang beli daging 10 kilo, hang beli kicap, nak buat? Dah ingat hari ni nak buat makan tak surau sikit. Ni kira orang baik. Apa yang dia ada kira dia nak kongsi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang dia dapat daripada rezeki Allah Ta'ala, dia akan simpan untuk infak. Kita simpan sampai tak mau guna-guna. Tu beza kita dengan orang yang ada syukur. Kita himpun bukan pasal syukur, pasal kedekut tidur mesin. Nak guna untuk diri sendiri saja sayang. Syaitan mai ajak ni, kalau hang guna, besok kalau susah lagu mana. Ini kalau hang guna, besok anak-anak menikah nak cari mana. Ni kalau hang guna, besok anak-anak masuk mengaji, nak cekau mana. Dia mai pikiran-pikiran tu. Sehingga akhirnya simpan, himpun, tak mau guna. Takut. Lah mati tak ada guna duit sendiri. Banyak orang lagu tu. Lepas tu tak boleh nak syukur. Syukur ni, guna apa yang Tuhan bagi ni. Guna. Jangan simpan. Lepas tu saya ingat, Allah yarham bekas mufti kita Ustaz Ishaq Bahrum mengajar depan Southgate surau kayu 2 tingkat dulu. Duk mengajar situ. Saya ingat zaman tu saya kecil-kecil, tapi saya ingat kalam dia. Kita ni rumah Tuhan, jangan duk simpan duit, dia kata. Biar habis guna. Ni rumah dia, kalau habis taulah dia nak isi balik. Ini kita baru bagi yang mana? Jaga surau, nak guna duit surau saja takut macam duit pak dia nak keluar. Ni bukan kita panggil rumah Tuhan. Bila tak ada, pandailah dia nak isi rumah dia. Yang kita nak takut buat apa? Bukan rumah kita, kita perlu takut rumah kita. Rumah kita pun tak ada, pandai tak kita cari. Ni rumah dia. Dah bukan surau ni, surau tempat lain. Nah abang, dia boleh takut nak keluar belanja tu. Ni kita mau reserve 6 bulan besok. Kalau kata apa-apa susah. Ni 6 bulan ni mau kena reserve. Ada sinking fund. Dia main keluar segala istilah. Rumah dia yang nak takut buat apa? Contoh. Pasal apa? Tuhan abang. Ma ana
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tak minta hamba aku bagi aku makan, aku tak minta hamba aku bagi aku rezeki, sedangkan akulah Allah yang maha memberi rezeki. Yakin ke tak kita dengan Tuhan? Ya Allah. Ustaz, jadi salah kalau simpan? Tak juga, tak salah simpan. Tapi simpan sampai jadi bakhil tu, hak tu yang salah. Simpan dengan keperluan yang mendesak, wajar. Tapi kalau simpan sampai jadi bakhil, tak mau guna untuk kebaikan langsung. Dia tahan simpan sampai tak mau guna, nak bagi sedekah pun tak mau. Orang susah pun tak mau. Ni anak sakit. Ni awak tengok budak tu, demam, bagi mandi sudah tengok. Nak bawa pergi klinik pun tak hidup masin. Takut keluar duit. Yang ni yang salah. Nah. Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Maka dengan pekerjaan itu, kita gunakan segala yang Tuhan bagi ke kita, kembalikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa nama sekalipun. Dengan apa nama sekalipun. Infak, jariyah, sedekah, wakaf, apa saja, zakat, apa saja nama yang mengembalikan nikmat Tuhan pada jalan Allah Ta'ala. Silakan. Silakan. Dah tentulah daripada semua yang kita sebutkan tadi, baik sedekah, baik infak, baik wakaf, baik zakat, baik derma apa pun, yang mendahului penerimanya lil aqarib, yang pertama, orang yang dekat dengan kita. Yang tu yang pertama, kaum keluarga kita. Ada orang, dengan orang bukan main lah pemurah, tapi dengan anak bini tak hidup masin. Dengan orang bukan main, bagus. Tapi dengan keluarga sendiri, berkira. Lil aqarib yang pertama, yang paling dekat dengan kita daripada ahli keluarga kita. Hak tu yang nak kena jaga dulu. Dah, adik-beradik kita, saudara mara kita. Nah, kemudian baru pilah jiran tetangga kita, hak dekat-dekat dengan kita. Sebab tu kadang-kadang kita tak bersetuju bila mai umpama korban di luar negara. Kita tak setuju pasal apa? Dalam negara kita saja pun ada yang duk kelapak lagi nak daging. Salah dah. Tapi kita tak bersetuju kerana ada aulanya, keutamaannya. Semacam mana keutamaan kita bayar zakat pada tempat kita bekerja, maka sebegitulah keutamaan melaksanakan korban pada tempat kita duduk. Kan zakat kan kita bayar macam tu, mana tempat kita cari rezeki, tang situ kita bayar. Maka sebegitulah juga halnya dalam melaksanakan korban pada tempat yang kita duduk itu lebih utama dari tempat yang lain. Tak salah, buatlah. Kalau tempat kita boleh sampai 100 ekor, buat 100 ekor. Bagi 3 ekor pada karya, 97 ekor lagi pergi hantar kilang, tin kan. Macam Saudi duk buat. Boleh? Nak hantar mana? India. Nak hantar Afghanistan. Nak hantar Syria, hantar. Tak salah. Tapi buat negara kita. Bila buat negara luar, takut banyak bohong daripada betul. Tu yang dah berlaku. Oh Ustaz, sana orang betul susah. Tak jadi masalah. Sekarang ni masalahnya bukan masalah orang susah. Masalah dekat sana murah. 200 satu bahagian. Hak tu yang kita beria tu. Pada tempat kita dekat 1000 dah. Tempat dia 200, 300 dah boleh buat korban. Pasal sikit yang dibelanjakan, itu lebih menarik. Tu nama orang kedekut. Bukan masalah sana orang susah. Nak kira susah, tempat kita pun saja ada orang. Rumah beratapkan langit pun ada lagi tempat kita. Bukan tak ada. Aduh. Itu biar mereka buat kerja. Bukan kerja kita. Lagi, dia kata. Apa dia?
pada yang disuruh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya. Buat apa yang Tuhan suruh, gunakan untuk apa yang Tuhan suka, dan jangan buat pada benda yang Tuhan larang. Jangan buat pada benda Tuhan benci. Jangan gunakan nikmat yang Tuhan bagi ni pada tempat yang Tuhan benci. Dapat duit pitika nombor ekor, Ustaz, saya nak minta sumbangan Ustaz, rumah dapur tak ada barang apa semua. Kita pun sign lah RM150. Elok-elok dapat. Tok duduk sebelah Hajira, duduk cari nombor, tak kurang ajar. Mak ni sampai menitik merah-merah biji mata, nak minta sumbangan. Bila kita bagi? Kalau aku tahu daripada awal, aku kata, Han dapat nikmat, siapa pun kita dapat nikmat, gunakan nikmat itu pada tempat yang Tuhan suka dan Tuhan mahu kita buat daripada kebaikan dan kebajikan. Jangan berkira. Betul ada banyaklah orang duk buat hari dalam social media, dah belanja 50 ringgit di market, tak ada apa artinya. Terlalu sikit nilai RM50 di market, tapi kalau bawa pada rumah Allah, sangatlah besar nilainya. Tuan-tuan duk rajin buka tabung, banyak duit bawa. Duit biru ya, RM1. Nak dapat RM5, nak dapat RM10, boleh kira berapa keping. Cuba tengok orang berniaga. Duit RM1 sampai tak ada, kadang-kadang kita bagi 20. Berapa bang? RM17. Nah, RM20. Allah tak ada. Dia terpaksa pergi tukar kedai sebelah, nak bagi. Cuma tapi tak ada duit RM1. Di surau masjid ni, RM1 bercambah-cambah. Faham yang tu? Sekali-sekali mai Jumaat bagilah RM20. Bukan nak jatuh miskin. Ini duk RM1 tu lah, daripada hidup sampai ke mati. Sampai orang baca doa untuk dia pun bos RM1 orang. RM1 tak ada lagi. Kok dah mati kok bagi banyak sikit? Tak juga. Tak, bukan suruh bagi dah. Nak abang kata nak sedekah tu sekali-sekali bagilah banyak. Apa salah? Tak jatuh miskin. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak berkurang harta dengan sebab sedekah. Takkan kurang. Nabi janji takkan berkurang. Yakin Ustaz? Itu masalah dia. Memang matematik ni cerita api kat siapa pun. Takkan dapat formula tu. Ada RM10, bagi RM1 dekat surau, baki tinggal berapa? Tinggal RM9. Kalau kita kata dah, tinggal RM709. Dia kata hang bodoh lah, hang mengaji kat mana? Habaq tinggal RM709. Siapa pun dari bekal matematik atas dunia akan kata hang bodoh. Sedangkan Allah Ta'ala habaq, satu sedekah yang hang buat itu umpama menanam sebiji benih yang daripadanya akan keluar sebatang pohon yang memiliki 7 dahan, dan setiap dahan itu akan berbuah dengan 100 biji buah. Satu sedekah. RM10 tu ada, tanam RM1, jadi anak benih, tumbuh 7 dahan, satu pokok ada 7 dahan, berbuah dengan 100 buah setiap dahan, berarti 700 duduk kat situ. RM9 duduk di tangan. 700 campur 9, 709. Tapi siapa yang boleh yakin dengan formula sebegitu? Kadang-kadang kita bercakap saja pun perangai macam tu juga. Bukan kita cakap ni duk dah, kita pun semacam juga. Paling tidak usaha. Tak boleh tiap-tiap hari kan kita tiap-tiap pagi ada sedekah fajar, sedekah subuh. Sekali-sekali lajakkan sikit. Janganlah duk makan RM1 saja seumur hidup. Makanlah pahala banyak sikit. Kan kita pergi kedai, kadang-kadang makan roti canai tiap-tiap pagi, tapi hari ni kuah kari ikan, besok kari kambing pula. Kan kita berubah. Nasi ayam tiap-tiap hari, nasi lemak, sambal. Nasi lemak, sambal. Kadang-kadang nak juga bubur rendang, nak bubur juga sambal kerang. Belanja lebih sikit pada jalan Allah Ta'ala. Hak tu Tuhan suka. Ataupun tahadu, dengan rezeki yang Tuhan bagi, hang buat bagi hadiah. Masak lebih sikit, hantar rumah jiran. Masak lebih sikit, hantar mai surau masjid makan. Tahadu.
tahabbtum, kata Nabi. Saling menghadiahi akan menyebabkan kamu saling mengasihi. Nak wujud kasih sayang antara kita, antaranya saling menghadiah. Hadiahkan makan, hadiahkan apa-apa, beli kain pelikat satu, mai hantar. Ni Pak Imam, sajalah saya pergi beli kain pelikat ni, saja hadiah kat Pak Imam. Dah. Tahabbtum. Jiran kita asyik duk bagi makan, sekali-sekali pergi beli buku ensiklopedia solat ke apa, mai bagi kat dia. Nah, bagi benda yang bermanfaat. Kan dulu kita duk ingat, bila mana kita buat resolusi kepada hotel-hotel terkemuka agar menarik kembali Bible dalam bilik hotel. Ingat dulu, setiap hotel-hotel dulu ada Bible. Bagaimana yang letak tu, dia bukan suruh must read, wajib baca, tak, dia letak saja. Kerana dia faham, bila sampai satu masa kebosanan melanda, pasti akan ada yang buka juga Bible itu. Pasti akan ada yang belek, pasti akan ada yang tengok. Jadi kita tarik, kita buat satu resolusi agar menarik kembali peletakan Bible di hotel-hotel. Kalau tak, bagi kami letak Quran pula. Gantikan Bible dengan Quran. Atau ada Bible, ada Quran. Akhirnya, menerima resolusi agar menarik kembali Bible daripada bilik-bilik hotel. Mereka takut letak Quran pula. Jadi baik kami tarik Bible, mereka kata. Nak Ahmad kata, dia ada. Walaupun dia letak tu free of charge, ambil pun tak salah. Dia takkan suruh hang bayar. Tapi niat di sebaliknya. Yang tu. Jadi kita, kod mana pun, gunakan kaedah ini. Kita tak mampu nak cerita pasal Islam kepada jiran tetangga kita. Kita tak mampu nak berdakwah kepada mereka. Beli buku-buku dakwah, hadiahkan kepada mereka. Hadiahkan kepada mereka. Daripada buat kenduri, tak habis-habis. Yasin, apa lagi? Surah-surah pilihan, Manzil, Al-Ma'thurat. Ganti dengan buku-buku motivasi pula bagi hadiah. Don't give tu. Sudah, Yasin pun melambak yang kat surau ni saja pun. Tak dan buka pun ada. Berhentilah bagi Yasin. Bagilah pula buku-buku motivasi. Tak, buku-buku yang menaikkan semangat untuk berlaku taat. Ganti. Ini dah asal buat kenduri Yasin. Asal buat kenduri Yasin. Aduh, ada pun tak dan baca lagi. Sudah, berhenti. Bukan salah dah. Ada yang lebih aula daripada tu. Yasin kat surau pun orang tak buka baca dah. Tambah duk bagi pula lagi Yasin. Tukar. Nah, bagi hak lain. Macam-macam kitab duk ada. Bagi kitab. Nah. Pasal bagi Yasin pasal apa? Pasal murah. RM1 8 kupang. Tak sampai RM2 tu pasal bagi Yasin. Nah. Upgrade sikit. Upgrade. Biar orang reti agama pula. Nanti yang puak-puak tu duk marah, kita sikit-sikit Yasin, sikit-sikit Yasin. Macam tak ada surah lain dalam Quran. Itu puak-puak tu marah. Pasal pi kenduri dapat Yasin, pi kenduri dapat Yasin. Cuba bagi lain pula. Bagi tafsir Qurtubi ke, fi zilalil Quran ke, Syekh Kutub, fiqh sunnah ke. Barulah sedap pi kenduri. 10 kali buat kenduri, cukup 10 jilid. Jadilah kita orang yang berilmu. Pi makan kenduri, balik dapat ilmu. Makan, berak, habis. Macam mana pi kenduri, makan, tapi duk kenyang sedia. Jadilah kita orang yang cerdik. Nah, kok-koklah besok tuan-tuan nak buat kenduri, nak bagi tu, jemputlah saya. Lagi. Dia kata apa? Dia bagi contoh, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang larang. Seperti engkau kita bagi daripada azan isyak terlebih dahulu, insya-Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita masih duduk pada elemen yang ketiga yang diperlukan dalam sifat syukur itu sendiri, iaitu elemen pekerjaan dengan melaksanakan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Qala musannif, seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Al-Quran. Dia kata Tuhan ciptakan bagi kita mata. Yang pertama, gunakan mata itu untuk tengok Al-Quran. Yang ni fahami kalam Allah. Maksud tengok ni bukanlah buka tengok ni, tu yang masalah kita bila sebut guna mata tengok Quran, tu yang kita duk gantung ayat Quran ni. Tak sangka. Sampai depan pintu bilik ayat pun kalau boleh nak gantung. Punyalah gantung. Haram yang menggantung tu. Nak baca Quran pun tak reti. Tapi gantung dia lah champion. Dari depan pintu rumah sampai pintu dapur. Semua. Sampai dekat pintu peti air pun gantung. Punya nak gantung. Kadang gantung 4 kul. Tak apalah, takat 4 kul tu memang champion lah. Ayat kursi, ayat 1000 dinar, ayat 5. Macam-macam ayat gantung. Tapi haram tak pernah pun baca. Orang duk berniaga tu, belakang kesya, kadang dekat kesya, dekat meja, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cuba sekali-sekali suruh dia baca ni. Tuan puan nak nampak gantung, cuba baca asal reti lah. Cuba tanya tengok. Gantung tu tak sangka. Tapi baca haram tak pernah.
Tak ada nak baca, sibuk berniaga. Jadilah dapat tengok, dia kata. Kita pun macam tu. Hari ni kuranglah sikit. Pasal orang dah mula cerdik. Kalau tak dulu, dekat cermin depan tu, gantung. Allah Muhammad, Yasin, ada Quran kecil pun gantung. Tak cukup dengan tu, Quran bubuh dalam dashboard. Atas dashboard, surah Yasin dalam dashboard. Lama-lama, dashboard tu masuk syurga, yang bawa kereta tak masuk syurga. Punya letak ni tak sangka lah letak. Tapi takat letak Quran tu, daripada kulit merah sampai kulit jadi putih kena panas hujan. Tapi haram, tak pernah baca. Bila sebut tengok Quran dengan makna baca. Satu, dia kata gunakan nikmat yang Tuhan bagi daripada penglihatan ni. Yang pertama, tengok Quran dengan makna baca Quran. Dan kitab hadis. Guna mata ni baca kitab hadis. Kadang-kadang Quran cantik dah baca. Kan lepas sembahyang Isya Al-Mulk, dak pagi kadang lepas subuh Yasin, tadarus sikit. Bagus, cantik. Tapi kitab hadis ni tak pernah baca. Amin. Dan kitab hadis tu bukanlah satu tu saja. Bukan hanya ada atas dunia ni. Fadail A'mal, Muntakhab Ahadis. Bukan takat tu saja kitab hadis. Banyak lagi kitab hadis yang ada. Baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baca. Nah, kadang-kadang bukanlah nak marah. Lepas tu bagus dah. Tapi kalau buat lagi bagus, lagi nampak bagus. Kan kawan-kawan kita daripada tabligh duk baca Fadail A'mal. Gantilah kitab lain. Banyak lagi kitab. Bukan takat tu saja. Orang duk petikai dah Fadail A'mal ni. Ya, kita boleh baca untuk memotivasikan diri kita. Tapi untuk jadi hujah tak boleh. Pasal dia banyak hadis dhaif. Untuk memotivasikan kita boleh. Ni bila nak baca taklim, nak ajak ke orang, nak jadikan hujah, bacalah Sahih Bukhari ke, dah Sunan Turmuzi ke. Bukan nak suruh syarah macam Ustaz Samsuri Ahmad. No, tak perlu. Hang baca satu hadis, baca terjemah, sudah. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang kita dengar hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dengar, sampaikanlah pada mereka yang tak dengar. Dah, habis satu ayat. Tak ada pun. Baca ayat Quran, baca satu terjemahan. Ambil 2-3 ayat, baca terjemah. Dah. Yang penting ada manfaat daripada telinga yang Tuhan bagi. Kita ada manfaat daripada mata yang Tuhan. Ni dah asyik duk belek Facebook, TikTok. Facebook, TikTok. Sampai nak lena pun duk tengok Facebook, TikTok tak habis lagi. Sekali-sekali gunalah biji mata tu tengok kitab-kitab hadis. Dan dia kata apa? Kitab ilmu yang memberi manfaat. ZRA, Zainal Rashid. Kan? Duk bedah kitab tiap-tiap hari. Dia kata dia sebelum tidur, dia akan baca kitab. Dia akan baca buku. Batu kepala otak dah. Macam Ustaz Auni, tuan-tuan tengok. Segala maklumat dia boleh ingat. Kita anak Melakan kita saja lupa nama. Dia anak keturunan Fir'aun pun dia boleh ingat. Punyalah otak ni macam hadis lah. Kepala otak dah. Tapi kenapa dia boleh jadi lagu tu? Pasal dia banyak membaca. Membaca ni dengan Islam tak boleh dipisahkan. Wahyu yang pertama turun ke Nabi kita, Iqra, baca. Patut yang paling banyak baca ni kita. Pasal kita disuruh untuk membaca. Apa pun baca. Daripada yang bermanfaat. Baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ilmu. Nah, baca. Ini ada orang surat habaq ni wajib baca. Tiap-tiap pagi dia tahu surat habaq mesti ada. Dia akan baca sampai ke tengah hari. Tapi Quran tak pernah dibukanya. Hari-hari boleh baca surat habaq. Tapi Quran dah. Kita pun sedih. Dah, ambillah masa. Bacalah dari bacaan yang bermanfaat kepada kita, dunia dan juga akhirat. Tak ada yang lebih baik daripada Quran. Yang tu, gunakan biji mata yang Tuhan bagi. Dan jangan engkau pakai akan dia pada melihat yang haram.
seperti perempuan ajnabiyah, yakni perempuan yang bukan muhram engkau dan bukan isteri engkau, bukan sahaya engkau. Yakni bukan mimma malakat aimanukum, bukan daripada apa yang kita miliki, daripada yang halal untuk kita. Duk tengok pungkong amoy, duk tengok blue. Berhenti bang. Nah. Yang kadang-kadang yang jahat ni pun bukanlah jahat sangat, tapi jahat. Walaupun orang surau, orang majlis aksiden kat depan tu, tangkap gambar, masuk ulang guru. Yang aksiden tu terbuka auratnya. Macam mana adanya pahala jariah yang mengalir masuk dalam akaun kita, sebegitu juga ada dosa jariah. Share, forward. Dalam forward tu ada benda yang tak patut orang tengok. Bukan kata kita saja tak patut tengok, orang lain pun tak patut tengok. Pasal ada aurat orang yang terbuka. Kita share menyebabkan orang lain berdosa. Tengok aurat orang. Ustaz, betul lah orang aksiden. Gambar tu bukan ada cerita pasal sakit dia. Orang tengok gambar. Gambar tu auratnya terbuka. Kadang-kadang yang page masuk dalam grup masjid dah. Yang bercakap bagi top tu dengan tak pakai tudung. Dulu saya pernah marah dalam grup surau masjid daerah Kelang. Pengusi-pengusi ni punyalah nak share, bukan peduli tu. Yang bercakap tu tak tutup aurat. Kita ni dah duduk dekat surau dah. Walaupun perkataan yang macam mana baik sekalipun, dah, tapi pendedahan aurat sedang berlaku. Berhenti. Banyak lagi orang yang tutup aurat bercakap benda yang elok. Punyalah nak cerita pasal jaga pemakanan. No. Hak cakap jaga pemakanan Pamela Anderson. Orang bukan nak peduli apa dah cakap, orang nak tengok tag dia. Berhenti. Biarlah dosa maksiat berhenti dekat kita. Jangan sambung pada orang. Tapi kalau daripada kebaikan, jangan berhenti dekat kita. Sebar luaskan. Hari ni, muhasabah diri, buat azam, aku nak berhenti daripada jadi ejen yang menyebar luaskan maksiat. Berhenti. Sekecil apapun dosa maksiat tu, berhenti dekat kita sudah. Jangan duk share dah. Walaupun daripada ucapan yang elok, walaupun daripada perkataan yang elok, tapi keluar daripada mulut orang yang tak taat kepada Allah, berhenti. Betul, ada daripada kalam Sayyidina Umar, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Tengok apa yang dicakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Betul. Itu kalau datang pada kita voice saja, tapi yang datang daripada kita ni visual. Orang tak peduli apa dia cakap, orang nak tengok dulu. Tu masalah dia. Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Itu dia bagi contoh. Lagi. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Dia kata dapat rezeki, dapat anugerah daripada rezeki, nafkahkan anak isteri lebih utama daripada buat benda lain. Sebok huha, beli kasut, tukar telefon, baik kereta, bagi makan anak bini tu lebih elok daripada bazir pada tempat yang tak patut. Kadang-kadang memang jadi satu tabiat. Dia saya ada duit saja, adalah kereta nak tukar steering kereta. Pada orang beli kereta sampai tukar kereta baru, haram steering tak pernah tukar. Dia baru beli 2 tahun, 3 kali dah tukar steering. Ada bangsa yang jenis suka ni. Sat dipi tukarnya absorber. Kereta baru beli. Absorber tu beli tukar, ambil absorber baru. Hak duk baru tu, bukan pakai lagi. Tak saja tukar. Seat beli kereta, plastik pun tak buka. Tukar dah seat di karo.
Pun ada. Tak nak belajar buat apa? Pakailah dulu. Nah. Bagi makan anak bini lebih banyak pahala boleh tukar kereta. Sekali-sekali tu tak apalah. Kan? Sekali-sekali. Tapi kalau makan modal pun tak patut. Nah, kereta ni takkan nak boleh letak pungkok je. Bukan nak buat tidur. Aduh. Dia kata lagi, dan menuntut ilmu. Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi kita keupayaan. Gunakan kesihatan tu pergi mengaji ilmu. Pergi belajar. Jangan dah sakit, dah tak larat, dah tak mau buat tak larat, nak boleh buat apa? Ustaz boleh ajar tak saya macam mana nak sembahyang? Had minta tu, dah terketak-ketak lah. Ustaz boleh tolong ajar macam mana nak ambil wudu? Baru nak belajar, dah ketak. Kita duk tengok ketak tu saya sakit hati lah. Baguslah. Walaupun duk ketak tu, nak juga belajar. Daripada yang duk sihat tak mau. Yalah, memang surah agama ni. Memang orang sakit, orang tak larat, orang miskin dapat tempat. Orang sihat, orang kaya, orang berada, dia main lambat sikit. Kan macam tu dakwah Nabi dulu. Yang mula-mula menerima agama siapa? Bukan daripada kaum hamba. Orang-orang susah. Lepas tu kita tengok yang mari surau ni, yang dah sakit lutut, yang nak bersila tak larat, yang nak duduk lama pun tak boleh. Hak tu, yang sihat segar bugar ni, duduk main bowling, duduk kedai makan, macam-macam lah. Yang tinggal ni lah, kita ni lah, yang tak berapa nak sihat sangat ni. Tapi itulah realitinya. Kalau tak nak buat dinding, dia tak boleh duduk kan. Pasal nak bangkit kena rabat dinding dulu. Apa macam mana, memang itulah dia agama. Itulah dia agama. Agama ni untuk orang yang susah. Masalahnya kita tak berasa kita susah. Kita tak rasa kita sedang sakit. Walaupun fizikal kita sihat, tubuh badan kita fit, tapi realitinya hati manusia sedang sakit. Dia tak rasa dia sakit yang tu. Halo. Dan menunaikan haji. Dia kata, ada waktu lapang, ada belanja lebih, dah ada kemampuan, sihat tubuh badan, kekuatan duk ada, gunakan semua yang duk ada tu, pergi haji. Ni dah set awal-awal dalam kepala otak, besok kalau dah pencen, keluar SP, nak boleh pergi haji kot. Masa tu dah tak larat dah. Habis umur, habis tenaga masa kerja dah. Kalau kuota internet tu tinggallah 10%, yang search Google tu 3 minit baru buka page. Tenaga kita macam tu lah. Dah makin tua, baru nak buat taat, baru nak buat ibadat. Bukan lambat, tapi tak boleh buat banyak masa tu. Nak tawar pun dah tak boleh. Dah nak ambil sunat-sunat, nak cium Hajar Aswad, dah nak hampirkan diri duduk depan multazam, tak dapat dah. Dah tak larat nak pakai skuter dah. Ni pun skuter tak ada dah. Nak kena pakai bagi pula. Tengah duk sihat ni himpun, buat taat, buat ibadat. Pasal apa? Ada advantage yang kita boleh buat banyak dengan apa yang kita miliki daripada kesihatan dan kemampuan. Dan jangan guna apa yang Tuhan bagi daripada kemampuan, kesihatan, kelebihan rezeki pada maksiat seperti judi dan loteri. Judi, loteri dan ekor ni semua samalah, adik-beradik KTM, kuda Toto Magnum. Dah, jangan guna ke arah tu. Dah. Tapi masalah hari ni, dulu nak main kuda kena pergi kedai mesin kuda. Hari ni duduk kat rumah boleh main kuda. Yang tu pula masalah. Kemudahan untuk buat maksiat ini pun dah makin advance hari ni. PKP dulu saya ingat berapa ramai orang bercerai. Bukan pasal tak kerja. Nah, bila tak boleh kerja, dia duk sibuk main judi online. Sampai pusat zakat pun pening puak-puak ni main minta zakat.
melonjak 126% asnaf baru semasa PKP dulu. Daripada 126%, 48 hingga 52% daripada orang yang nak main judi ni. Sian. Banyak, makin tertutup kedai judi, wujud judi online, makin banyak orang main judi. Kita pergi makan kedai, sarapan pagi, kita pun order. Depan kita adalah satu orang tua, tak berapa tua, tapi rambut putih dah lah. Dia pun order roti canai, teh tarik, kita duduk belakang dia. Dia pun sekali buka telefon. Main mesin juga. Tua dah tu. La ilaha illallah. Tak kata apa. Pasal akses tu dah makin mudah. Hari ni dah tak payah dah nak pergi kedai beratok, tulis nombor. Tak payah dah. Online pun boleh beli dah. Dia kata jangan guna apa yang Tuhan bagi kepada maksiat ini. Dan meminum arak, walaupun hang kaya macam mana, lebih rezeki banyak mana pun, jangan guna benda yang Tuhan bagi untuk buat maksiat. Apa pun bentuk maksiat, jangan. Berhenti buang. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup zakat tu, nanti kita sambung 204 perengan bawah tu. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna syukur. Bagaimana kita nak dapat kesempurnaan dalam sifat syukur kita pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.